Okey, tuan-tuan, ya, kita mulakan kelas. Ya, kita dah sebut tadi, Ustaz dah bagi tahu. Hari ini insya-Allah kita menggunakan kitab yang tuan-tuan telah photostat, ya, Essential of Arabic Grammar, insya-Allah. Ya, kita ulang-ulang kaji saja daripada muka surat yang awal. Kita fokus kepada ayat-ayat Quran yang boleh kita jadikan sebagai apa kita panggil, ya, penguat ingatan kita, ya, ataupun ujian, ya, untuk kita sama-sama ingat balik apa yang telah kita belajar sebelum daripada hari raya dulu. Jadi insya-Allah, ya, Ustaz akan share screen. Kita akan tengok apa ni muka surat pertama, ya, daripada kitab kita, insya-Allah, ya. Kita ada tengok ayat yang pertama ni, ya, daripada surah Sabah, ya, surah 34 ayat 28 kalau masih ingat, ya. Insya-Allah kita pergi sekali lalu saja. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ma taufiqi illa billah. Jadi kita telah melihat, ya, apa ni analisis kepada perbincangan grammar ayat ni, ya. Jadi ayatnya daripada surah yang ke-34, ya. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa naziran walakin aktsaran nasi la ya'lamun, ya. Ni ayat yang telah kita baca sama-sama pada minggu lepas, ya. Kita tengok sekali lagi. Ayat ini seperti mana kita sedia maklum dalam bahasa Arab, ya, semua perkataan terbahagi tiga. Ya, kita dah ulang kaji pada minggu lepas, ya. Kita ada apa yang kita panggil sebagai kata nama, ya, ataupun noun. Yang kedua kita ada kata kerja, ya, ataupun kita panggil sebagai verb. Yang ketiga kita ada partikel, ya. Partikel tu ialah perkataan selain daripada kata nama dan kata kerja. Ya, kita dah tengok pada minggu lepas, ya. Dan itu kita panggil part of speech, ya. Ataupun, ya, untuk tuan-tuan yang baru saja join, ya, kita punya perbincangan kelas kita panggil part of speech, ya, aqsamul kalimah. Pada muka surat yang ke-7, ya, kalau kita boleh tengok dia punya gambar rajah dia, inilah dia secara umum, ya. Jadi semua perkataan dalam bahasa Arab sama ada dalam hadis, ya, dalam ayat Al-Quran ataupun dalam kata-kata kita terbahagi tiga, ya. Yang paling banyak adalah ismun ataupun noun, kata nama yang paling banyak. Kemudian kita ada yang kedua, kita panggil fi'lun, ya, ataupun kata kerja, verb, ya. Jadi yang berkaitan dengan perkataan, ya, apa ni kata kerja ni, maksudnya kata kerja yang telah lapas, ya. Contoh kita kata telah makan, tu past tense kan, itu masuk dalam verb. Sedang makan, verb juga. Akan makan juga verb, ya. Asalkan dia kata kerja, dia masuk dalam kategori verb. Kalau kata nama, ya, macam nama orang, ya, nama negara, nama negeri, ya, ataupun nama tempat, nama kampung, ataupun nama-nama secara umum, ya. Itu semua masuk kategori ismun ataupun noun. Kemudian bakinya, kalau dia bukan kata nama, dia bukan kata kerja, maka dia masuk dalam kategori yang ketiga, kita panggil partikel, ya. Dalam kurungan preposition, conjunction dan sebagainya. Kita bukan pecahkan dia, ya. Mana partikel tu dia punya perkataan umum dia. In bracket, ya, tuan-tuan letak in bracket pada buku tu, preposition, conjunction and what not, ya. Semua tu masuk dalam partikel. So tiga je. Kalau dia bukan noun, dia verb. Kalau dia bukan noun dan verb, dia dah tentu partikel. Ya, itu kita punya perbincangan awal dulu, ya. Kalau kita boleh ingat balik. Okey, ya. Setelah kita tahu, ya, perkataan-perkataan tersebut, maka kita apply dalam ayat-ayat Al-Quran, ya. Yang tujuan kita belajar bahasa Arab ni sudah tentu untuk memahami kandungan Al-Quran. Jadi buku ini pada muka surat yang pertama, ya, mengajak kita untuk melihat tujuan Allah Subhanahu Wa Taala utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Nabi Muhammad dirujuk sebagai ka, ya. Kalau tuan-tuan tengok wama arsalnaka, ka, ya. Ini adalah ganti nama. Ka tu makna engkau, sebab Nabi Muhammad tu seorang. Jadi kita kata engkau. Wama arsalnaka, ya. Jadi Allah gunakan perkataan ataupun huruf waw, partikel waw. Waw di peringkat awal ni merujuk pada makna dan. Ya, dia adalah permulaan ataupun apa kita panggil penyambung kepada cerita. Sebab
ayat 30, ayat 28 ni bukan berada di permulaan ayat, ya. Permulaan mestilah ayat yang pertama kan. Ayat pertama, kedua, ketiga sampai ayat 27 ada ceritanya. Bila kita nak sambung cerita ke ayat 28, maka ya Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan waw dan, maknanya nak sambung cerita. Jadi waw tu dia termasuk partikel, cuma partikel kategori apa kita panggil ya, kategori penyambung ayat. Ya, dia connector. Dia partikel tapi dia connector, penyambung ayat. Ya. Kemudian Allah guna partikel ma untuk penafian. Ya, wa ma, dan tidaklah, ya, arsalna, kami, ya, kata Allah kami. Na di situ biasa dalam Quran bila kami merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidaklah kami telah, ya, arsal tu itu apa ni, verb, ya, kata kerja lampau, maknanya past tense, ya. Dan tidaklah, ya, kami telah utus engkau wahai Muhammad illa melainkan. Melainkan tu pun partikel juga. Sebab kalau dia bukan noun, dia bukan verb, apa lagi? Partikel lah. Ya, 3 pilihan aja. Dia tak ada 4 atau 5 pilihan, tak ada. Kalau dia bukan kata nama, dia kata kerja. Kalau bukan dua-duanya, maka sudah tentu dia termasuk kategori partikel. Ya. Dan tidaklah kami telah utus engkau wahai Muhammad illa melainkan. Dia partikel juga, partikel pengecualian. Ya. Kita panggil partikel untuk exception. Ya, jadi Nabi itu diutus tidak lain tidak bukan sebagai apa? Ya, sebagai Nabi dan Rasul kafatan linnas, untuk seluruh, ya, umat manusia. Maknanya bukan manusia saja, jin juga. Cuma dalam ayat ni dikhususkan nak bagi tahu kepada manusia, Nabilah utusannya, Nabilah Rasulnya, Nabilah Nabinya. Bukan kepada orang Arab semata-mata. Ya, ada setengah orang kata Nabi Muhammad ni utusan kepada orang Arab saja. Tak. Kerana Allah menggunakan, ya, perkataan kafatan. Kalau Ustaz tanya tuan-tuan, kafatan ni, ya, kita tengok perkataan kafatan. Bila kita tengok perkataan kafatan ni, kita kata kafatan ni masuk kategori apa ni tuan-tuan? Adakah dia noun, ya, dia verb ataupun dia partikel? Yang mana satu? Silakan. Partikel, Ustaz. Noun. Kafatan partikel ke noun? Noun. Noun bukan partikel, ya. Sebab apa bukan partikel? Mana kita tahu kafatan tu noun? Sebab ada tanda apa kat situ? Tanwin. Ada tanwin, kafatan, ya. Kat list ada tanwin ni. Bila ada tanwin saja kita tahu. Tanwin dia tak akan masuk kepada, tanwin bukan tanda partikel. Tanwin adalah tanda kepada noun. Ya, jadi kafatan, ya, sebagai, ya, ataupun untuk, ya, keseluruhan linnas, umat manusia, mankind, seluruh umat manusia ni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah, ya, yang diutus untuk keseluruhan umat manusia. Jadi kafatan tu adalah noun, ya, sebab ada tanwin. Kemudian kita tengok, ya, apa lagi? Linnas. Linnas tu sebenarnya ada alif lam, ada lam, alif lam, ya. Lam dulu, kemudian ada alif lam, tapi alif tu hilang. Ya, alif tu telah dibuang, ya, kerana lam bertemu dengan lam, ada alif tu hilang. Ya, dia sudah dimasukkan. Sebab bila kita baca, kita kena baca linnas. Kita tak boleh baca li annas, tak boleh. Ya, jadi kita gabungkan linnas. Tapi asal-asalnya lam di depan campur dengan alif lam untuk annas. Maknanya dia noun juga tu. Pasal ada alif lam. Tadi kafatan kerana ada tanwin kan. Ini kerana ada alif lam. Jadi linnas. Sebab itu barisnya di bawah. Baris linnasi kasrah. Sebab apa baris annas itu barisnya kasrah? Sebab ada huruf lam di depan. Lam tu partikel. Ya, partikel apa ni? Preposition. Jadi bila dia preposition 9 huruf kan. Min, ila, an, ala. Tuan-tuan ingat balik preposition ada 9 semua. Jadi bila kita ingat preposition tu 9, salah satunya huruf lam. Bila dia masuk kepada noun, maka noun itu barisnya berubah menjadi kasrah. Asalnya an-nasu, ya, dhammah, ya. Tapi kerana ada lam, maka dia baris bawah, ya, an-nasi, ya. Basyiran, noun lagi. Waw, ya, adalah partikel. Naziran, noun lagi. Wow, partikel lagi. Lakin, partikel lagi. Aksara, ya, ini noun. Annas, noun lagi. La, partikel. Ya'lamun, ini adalah verb. Sebab apa kita tahu dia verb? Pasal dia mula dengan
hamzah, nun, ya, ta. Tu tengok ya, ada ya di depan. Maknanya dia ni present tense ni, ya. Kita tahu kan present tense dia mula dengan 4 huruf. Hamzah di depan, alif, tapi atas dia ada hamzah, nun, ya, ta. Anita, hamzah, nun, ya, ta. Di sini ada ya, kita tahu dia adalah verb. Ya. Kemudian verb ni untuk singular ke untuk plural? Ya, lamun ni apa ni? Untuk singular ke plural, tuan-tuan dan puan-puan? Plural. Macam mana kita tahu dia plural? Sebab ada apa kat belakang? Wow. Ada waw nun, ya. Bila ada waw nun je kita tahu dia mesti plural, ya. Kalau tak ada waw nun di belakang, kita katalah ya, ain, lam, mim, ya. Tak ada waw dengan nun. Itu singular. Bila ada je waw nun, kita dah tahu dia plural. Maknanya la ya'lamun, ya. Mereka tidak mengetahui. Mereka lah sebab ramai, ya. Tapi kalau waw nun tak ada, dia, ya. Dia tidak tahu. Di mana letak tidak tahu tu? Tidak tu di mana letak pada la tu? Ya, ini kita boleh tengok lebih detail, ya. Pada apa kita panggil, ya. Pada apa istilah dia, ya. Pada ni lah, ya. Kalau kita tengok pada kita punya apa, ya. Kalau Ustaz boleh share satu lagi, ya. Sekejap, ya. Kat mana kita tengok boleh share ni? Sekejap ni. Arabic grammar sudah, ni sudah. Tak maaf, ya. Kita buka satu lagi. Bila nak buka tu dia lari sikit, ya. Okey, ya. Kita tengok surah Sabah, ya. Jadi kita tengok surah Sabah. Jadi kita cuba tengok surah Sabah. Surah Sabah. Kita try tengok, ya. Surah 34. Kejap, ya. Ustaz try dulu, ya. Ayat yang ke-28, ya. Sekejap lagi Ustaz share, ya. Okey. Ya, tuan-tuan, ya. Dia ambil masa sikit. Mana dia? Tuan-tuan, sebelum kalau ada soalan boleh tanya, ya. Silakan, ya. Boleh tanya. Ada apa soalan setakat ni, ya? Kak Adillah ada apa soalan? Kak apa? Apa kita panggil? Kak Mariatun ada apa? Ada buat masa ni. Tak ada, Tak ada, Ustaz. Terima kasih. Sama. Payah pula nak buka ni, ya. Tak usah nak tunjuk dia punya apa. Ya, tuan-tuan dah ada buku ni, ya. Tapi kita tengok, ya, dia punya apa? Dia punya ayat dia supaya kita nampak lebih jelas, ya. Okey, dah jumpa dah ayat dia, ya. Tuan-tuan boleh tengok, ya. Sekali lagi kita tengok tadi wa ma arsalna, ya. Tuan-tuan dah buka buku tadi kan? Ni kita tengok balik, ya. Wa ma tadi, wa ma, ya. Waw tu dia tulis sini conjunction, maknanya dia adalah apa ni, penyambung ayat, ya. Dia partikel, tuan-tuan. Kemudian kita ada apa, ya? Kita ada ma tu ialah partikel juga, ya. Tapi partikel dalam bentuk penafian, ya. Dia dalam bentuk penafian. Jadi bila dalam bentuk penafian tu kita, ya. Ayat dia tak nampak. Nampak, Nampak ni kan? Tak Ustaz ada, tunjuk tak ni nampak, nampak. Tak ada Ustaz, Tak nampak. Tak nampak? tak ada Tak ada keluar. tak ada keluar.
Oh, apa yang keluar kat situ tak ada nampak Yang keluar tak ini desktop. Folder explanation. Ya, ya. Folder explanation desktop, download, document, pictures. Ya. Patutnya dia keluar ni. Tak boleh. Payah nak share nampaknya. Tak boleh Ustaz pun tak tahu macam mana. Ya. Tak apalah ya, kita balik pada buku kita tadilah ya. Sebab Ustaz gagal sharing dengan tuan-tuan tak dapat. Ya. Jadi bila tak dapat ni kita balik pada buku tadilah ya. Niatnya baik untuk share tapi tak dapat ni, tak berjaya. Kita balik kepada buku kita tadi ya. Mana buku kita tadi? Ya. Ya. By the way tuan-tuan, kalau ada apa-apa boleh bincang-bincang dulu ya sambil Ustaz cari dia punya cari dia punya ayat tadi ya. Okey, dah nampak dah? Boleh nampak? Boleh nampak Nampak? Menampak Okey. Ustaz. Okey, alhamdulillah. Jadi kita balik pada ayat kita. Wa ma arsalnaka illa. Ya, ni Ustaz guna yang Arabic Corpus. Tuan-tuan pun dah download ya. Wa ma arsalna. Wow ya, wow tadi particle conjunction, maknanya dia adalah penyambung ayat. Kerana ayat 28 sudah tentulah dia penyambung kepada ayat 27. 27 ada cerita lain. Allah sambung ayat 28, Allah guna wow, makna dan. Kemudian Allah gunakan ma. Ma juga partikel tapi untuk penafian. Ya, kalau tuan-tuan tengok sini, ya, dia negatif partikel, maknanya penafian. Wa ma dan tidaklah. Ya, dan tidaklah ya, arsalnaka, ya. Yang pertama verb lah. Ya, arsalnaka, arsal tu verb, ya, past tense, na kami, yakni Allah, engkau wahai Muhammad. Ya, dan tidaklah kami telah utus engkau wahai Muhammad illa melainkan. Ya, illa tu apa? Illa tu adalah partikel. Ya, partikel juga. Kerana dia bukan noun, dia bukan verb. Bila dia bukan noun dan verb, automatik dia adalah partikel. Cuma partikel apa? Kita panggil partikel action ataupun ni dia panggil restriction. Melainkan, sebab melainkan, ya. Melainkan apa? Kafatan, ya. Kafatan linnas, ya. Tadi dalam ayat yang kalau kita tengok kafatan tadi dia tidak ada syaddah, sebenarnya ada syaddah. Kafatan, atas fa tu ada syaddah ya, sabdu. Kafatan ya. Dia termasuk ya, termasuk noun juga. Sebab apa dia noun? Sebab ada tanwin di belakang ya. Ini tadi ingat dia adalah tanwin ya, dan dia dalam bentuk akusatif ya, dalam bentuk apa ni, mansub kita panggil ya. Sebab kita bariskan dia kafatan. Ya, seolah-olah dia menjadi objek. Kalau dia kafatun, dia subjek. Kalau kafatan, ya, dia objek. Kalau kafatin, dia datang selepas preposition. Ataupun dia jadi isim yang kedua. Ini yang kita dah biasa baca. Jadi Nabi itu datang, ya, untuk keseluruhan. Comprehensively, keseluruhan. Ya, secara umum, Nabi itu dihantar oleh Allah, diutus oleh Allah untuk keseluruhan umat manusia. Linnas. Lam depan tu apa? Lam tu adalah preposition. Dia partikel juga. Bila lam tu masuk kepada annas, ya, kepada noun, maka barisnya tukar jadi kasrah. Ya, dia jadi genitif. Pasal apa? Sebab lam ni preposition. Bila preposition masuk kepada noun, maka noun tu baris bawah kasrah. Ya. Basyiran, sekali lagi ini adalah noun. Ya, dan dia dalam bentuk sifat. Ya, pasal apa? Sebab Nabi diutus sebagai ya, basyiran, sebagai pembawa berita gembira. Nabi sebagai basyiran, pembawa berita gembira. Wa naziran, bawah dia, ya, dan juga sebagai naziran. Naziran apa dia? Naziran, ya, naziran ialah pemberi peringatan. Ya, kalau basyiran yang bawa berita gembira, maknanya siapa buat baik balasan di syurga. Itu pembawa berita gembira. Kalau naziran, dia pemberi peringatan, maknanya reminder. Kalau orang tu tak patuh perintah Allah, buat perkara yang bertentangan dengan perintah Allah, maka Nabi dan Rasul datang sebagai naziran, pemberi peringatan.
Ya, kalau kamu buat jahat, balasannya syurga. Kamu kena azab. Itu naziran. Dua-dua adalah sifat Nabi dan Rasul. Kemudian, walakin, sambung lagi. Waw kita tahu. Waw adalah particle conjunction juga. Ataupun, penyambung ayat. Ya, connector lagi. Lakin. Ya, lakin tu adalah, dia adalah partikel juga. Ya, dia adalah partikel. Cuma partikel ini dia mengubah baris noun yang datang selepas dia, tuan-tuan. Ya, lakin ni. Ya, di sini dipanggil accusative particle. Sekerana noun yang datang selepas lakin mesti baris dia fathah. Cuba tengok aksara. Ya, masuk saja lakin. Asalnya aksaru. Tapi apa jadi pada aksaru? Sekarang dia bertukar jadi aksara. Kerana apa aksara? Kerana bila lakin masuk, ya, dia datang sebelum isim ataupun noun itu menjadi fathah. Dia barisnya fathah aksara. Walakinna aksara. Dia takkan jadi walakinna aksaru, tak boleh. Asalnya aksaru, ya, tetapi sekarang menjadi aksara. Kalau orang tanya kita apa sebab aksara, ya, dia berubah daripada aksaru menjadi aksara, kerana, ya, ada lakin di depan dia. Maknanya lakin ini mengubah baris noun tu. Ya, besar peranan lakin ni. Dan lakin ini dipanggil sebagai partikel juga. Partikel apa? Accusative particle. Kerana bila dia masuk, ya, kepada isim, dia akan mengubah, ya, baris noun tu daripada apa kita panggil, ya, daripada nominatif baris depan menjadi accusative baris fathah aksara. Tuan-tuan jangan lupa, ya, baris depan nominatif, baris atas accusative, baris bawah baris bawah Kak Maritun, baris bawah Genetif. Genitive. Ya, genitif, jangan lupa genitif, ya. Ni genitif ni macam ni. An-nasi ni genitif, ya. Kalau aksara accusative, yang kita sebut accusative genitif ni baris akhir dia. Aksara, ya. Kalau di aksara accusative, aksaru nominatif, aksari, ya, genitif. Sama dengan annas, ya. Cuba tengok ni. Annasi genitif. Kalau annasa accusative, annasu nominatif. Dia tiga je, tuan-tuan, tak boleh lain. Ya, kalau dia dhamma, dia nominatif. Kalau dia fathah, accusative. Kalau dia baris bawah, genitif. Tiga je. Jadi annas, ya, kita tanya balik. Walakin, akan tetapi aksara, kebanyakan. Ya, kebanyakan. Kebanyakan siapa? Manusia. Pasal apa manusia baris bawah? Kerana dia adalah noun yang kedua. Dia second noun. First noun aksara. Bila aksara first noun, dia tak boleh ada alif lam. Sebab tu orang tanya, Ustaz kata aksara ni noun. Tak ada tanda noun. Noun biasa ada alif lam. Ataupun ada tanwin kat belakang kan. Tapi tak ada alif lam. Mana tanwin ni tak ada. Sebab apa tak boleh alif lam, tak boleh tanwin? Apa sebab? Sebab aksara adalah first noun. Aksara tu adalah isim yang pertama. Noun yang pertama. Bila noun pertama, dia tidak boleh ada alif lam. Dan dia tidak boleh ada tanwin. Tetapi annas sebagai noun yang kedua, ya, second noun, boleh ada alif lam, boleh. Bila ada alif lam, boleh tak ditanwin kat belakang? Tak boleh. Kerana dia salah satu je. Kalau nak alif lam saja, tak ada tanwin. Tapi kalau nak tanwin saja, tidak ada alif lam di belakang. Tu cerita dia. Tuan-tuan boleh dapat tak annas tu second noun, barisnya di bawah? Boleh ke tak? Boleh, insyaAllah. Dapat insyaAllah. Okey, alhamdulillah, ya. Haji Asy'ari okey ke Haji Asy'ari? Dah okey, insyaAllah. Ya, Haji Asy'ari sebelum ni ada belajar bahasa Arab, ada belajar kan? Ada sikit, basic ya. Basic, ya. Kelas kita pun basic je. Ya, cuma kita dah lama belajar ulang-ulang, ya. Jadi pelajar-pelajar lain walaupun, ya, dah lama, ya, tetapi kita ulang-ulang benda yang sama, ya. Sebab bila kita ulang tu, kita harap mudah-mudahan dia lekat, ya. Jadi bila kita baca Quran, ya, kita kena buat analisis dia. InsyaAllah tuan-tuan, orang yang selalu baca Quran, jaga tajwid, makhraj huruf, ya, tengok dia tu noun ke, verb ke, partikel ke, mudah-mudahan, ya, kita Allah jaga tak kena penyakit pikun. Ya, apa makna pikun? Pikun makna nyanyuk. Ya, Alzheimer insya-Allah tak kena, tuan-tuan. Alzheimer, ya, apa kita panggil, penyakit-penyakit macam itulah, ya, berkaitan dengan ingatan, lupa, memory apa semua ni, mudah-mudahan selamat kita.
Ya, mudah-mudahan. Kalau nak kena juga, mana Allah nak uji kita lah tuan-tuan. Ya, tapi secara umum kita tengok daripada kalangan para ulama silam, ya, sampailah kepada ulama kita zaman ni, ya, dah umur 90 tahun, ya, ada yang 95 tahun, alhamdulillah. Ya, tak kena apa kita panggil, tak kena pikun, tak kena nyanyuk, tak kena Alzheimer. Ya, apa ni, demensia ke, tak kena. Sebab apa? Kerana Al-Quran yang kita baca ulang-ulang, ya, kita analisis, kita tengok makna, mudah-mudahan ya benda-benda ni menjaga kita punya apa kita panggil, ya, kita punya kedudukan sebagai seorang manusia, tuan-tuan. Ya, jangan Allah hina kita, ya, dengan apa? Dengan menghilangkan minat dan kesungguhan kita untuk belajar Quran, tuan-tuan. Ya, mudah-mudahan Quran ni menaikkan tahap kita di sisi Allah. Ya, pandangan Allah terhadap kita tu mulia sebab apa, tuan-tuan? Kerana Quran, mudah-mudahan. Ya, walaupun sikit-sikit tak apa. Okey, ya. Jadi perkataan aksara ini noun. Perkataan An-Nas noun juga. An-Nas senang kita tengok dia noun sebab ada alif lam. Ya, bila ada alif lam kita tahu the. Ya, kalau dia ada tanwin dekat belakang mana a. Masalahnya, tuan-tuan, aksara ni dua-dua tanda tak ada. Tanda alif lam tak ada di depan, ya. Tanda tanwin tak ada di belakang. Jadi macam mana kita nak tahu dia tu adalah noun? Yang ini memang payah, tuan-tuan. Ini agak mencabar, ya. Jadi kita tahu apabila kita tengok noun yang datang selepas dia. Jadi aksaron nas, kalau kita terjemahkan most people, most human being. Ya, bila kita kata most human being tu, most tu apa, tuan-tuan? Most tu adalah noun sebenarnya. Dia adalah first noun. Kerana bila kita gabungkan noun pertama dengan noun yang kedua, ya, kita panggil dia compound noun. Compound. Macam kita kata rumah guru, ya. Kita kata van jenazah, ya. Ataupun kita kata apa lagi, ya, kita sebut apa ni, sekolah menengah, ya, sekolah rendah, ya, taman kanak-kanak. Itu semua gabungan antara first noun dengan second noun. Bila kita gabungkan, dia jadi compound noun. Bila dia compound noun, ya, noun yang pertama dia tak boleh carry alif lam, tak boleh. Ya, the first noun can never carry alif lam, tak boleh. Ya, dia pun tak boleh carry tanwin dekat belakang, tak boleh, tuan-tuan. Alif lam tak boleh, tanwin tak boleh. Pasal apa tak boleh? Sebab first noun memang tak boleh carry dua-dua ni. Tapi second noun boleh. Ya, second noun An-Nas ada alif lam. Boleh pula alif lam sebab second noun boleh ada alif lam. Tapi bila dah ada alif lam, boleh tak kita letak dia tanwin kat belakang? Tak boleh, tuan-tuan. Tanwin tak boleh. Ya, jadi aksaron nas ini mencabar sikit pada aksara, ya. Dan aksara tu pula kita tak baca dengan aksaru. Sebab apa? Sebab ada lakin depan dia. Ya, jadi kalau masuk lakin akan tetapi ini dia termasuk accusative particle. Ya, dia akan mengubah baris aksara noun yang kita jumpa tu. Okey, tuan-tuan, ya. Kemudian la kita tahu ini adalah negative particle, ya. Jadi kalau di sini nampak jelas, tuan-tuan. Ya, la tu makna tidak, ya. Tetapi dia termasuk apa? Takkanlah noun, takkanlah tidak tu noun, tak. Takkanlah tidak tu termasuk kategori apa ni, verb, tak juga, ya. Jadi selain daripada noun dengan verb, apa lagi ada? Partikel je. Tapi dia partikel jenis apa? Dia partikel penafian. Maknanya dia denial partikel ataupun negative partikel, ya. Dan selepas daripada partikel tu apa ada? Ada verb, ya, ada present tense verb, ya'lamun. Daripada perkataan ilmu kat tengah-tengah, ain lam mim, tu root word dia. Bila ada huruf ya depan, ada hamzah, ada nun, ada ya, ada ta. Formula dia Anita. Hamzah, nun, ya, ta, Anita. Ada je salah satu daripada 4 huruf ni, dia adalah present tense. Ya. Kalau alif, dia merujuk pada ana, saya. Kalau nun, dia merujuk kepada nahnu, kami. Kalau ya, dia merujuk pada dia lelaki ataupun mereka, ramai. Kalau ta, dia merujuk kepada dia perempuan, she, ataupun ramai juga, mereka perempuan. Di sini, ya. Tapi dia bukan makna dia, bukan makna he, tapi makna them, ya, makna mereka. Sebab ada waw nun dekat belakang. Jadi tuan-tuan, setiap huruf, setiap tambahan ada waw, ada nun, ada alif, ada ya, ada hamzah, itu semua membawa makna yang berbeza, tuan-tuan. Ya, jadi itu kena dipahami. Okey, ya. Jadi kita terjemahkan ayat ni, ya. Allah kata apa? Allah kata, dan tidaklah
arsalnaka, kami utus engkau wahai Muhammad. Engkau tu Muhammad. Kami tu Allah, illa melainkan kafatan, ya, untuk keseluruhan, linnas, umat manusia, basyiran, engkau sebagai pemberi berita gembira, wa naziran, dan sebagai pemberi peringatan, ya. Walakin, akan tetapi, aksara, kebanyakan, annas, manusia itu, la, tidaklah ya'lamun, mereka mengetahui, ya. Jadi ada tak orang tak tahu Nabi Muhammad tu nabi, ya? Ya, kenapa mereka tak tahu? Kerana mereka sendiri yang menolak kebenaran. Ya, contoh kita kata orang Arab di Mekah tu. Ya, adakah Nabi klaim, ya, Nabi dakwa baginda sebagai nabi dan rasul, ya? Nabi naik atas bukit Safa, ya, Nabi buat taklimat, Nabi buat ceramah. Ya, Abu Lahab ada tak? Abu Lahab ada, tuan-tuan. Tapi bila Abu Lahab dengar saja Nabi kata baginda adalah seorang nabi dan rasul, terus Abu Lahab kata, celaka engkau wahai Muhammad. Ya, bila dia sebut celaka, Allah turunkan tabat yada Abi Lahab wa tab. Ya, Allah Allah tempelak balik, ya, Abu Lahab. Dan siapa yang salah, ya, apabila tidak mengetahui nabi itu sebagai nabi dan rasul? Manusia itu sendiri. Kerana mereka yang menolak, mereka yang tak mau dengar. Sebab itu tuan-tuan, nabi dan rasul ni, ya, kalau orang tu sudi mendengar, ya, walaupun mula-mula dia tak nak dengar, tapi Nabi dan Rasul kata dengarlah sekejap je, bagi masa, bagi peluang, cakap sekejap. Kalau dia dengar, mudah-mudahan Allah buka, ya, buka pintu hidayah untuk dia. Tapi kalau dia sendiri tutup telinga, lari, ya, kalau macam kita sekarang ni, bila dengar kuliah, ya, kita tukar channel lain, ya, kita tutup telinga, tutup tingkap, ya, dan sebagainya, itu maknanya kita yang salah kerana kita yang menolak kebenaran, ya. Sebab itulah ramai orang tidak tahu kebenaran kerana mereka menutup diri mereka daripada mendengar kebenaran itu. Ya, selesailah tuan-tuan perbincangan ayat yang ke-28, ya, surah yang ke-34. Tuan-tuan boleh tengok buku balik, ya. Tuan-tuan yang belum ada buku nanti Haji Asy'ari mungkin belum ada buku. Ada buku ni dah ada ke Haji? Saya ada yang version lain, Ustaz. Oh, ada version lain ni. Dia ada 2 volume. Okey, tapi nama sama, Essential of Arabic Grammar ke? Quranic Arabic. Tapi ni Mas'ud Ahmad Ringwala. Oh, orang lain tu. Orang lain tu, ya. Nanti kita share ni apa kita panggil dalam grup ni. Sebenarnya kita ni nanti insya-Allah, ya, kita punya admin akan share sekali lagi, ya, buku ni. Ya, sebab buku ni lagi baguslah, ya, lagi senang kita nak faham sebenarnya. Tapi macam tadilah, ya. Dia punya buku yang kita pakai ni ada 2-3 buku, ya. Sebab buku Essential Grammar ni dia lebih kepada grammar saja. Ya, dia tunjuk part of speech, tunjuk past tense, present tense, ya, tunjuk first noun, second noun. Tapi yang Ustaz share corpus ni lebih pada ayat Quran lah. Ya, jadi kita boleh pergi ni, ya. Ni Haji pun boleh cari ni Quranic corpus ni. Ini internet saja boleh download. Ya, Ustaz tak pasti Haji pernah tengok ke tidak, tapi nanti Haji cuba tengoklah, ya. Okey, kita pergi pada ayat yang surah yang ke-12. Surah yang ke-12 surah Yusuf. Ya, Ustaz pergi je kat sini. Tuan-tuan boleh tengok, ya. Kita pergi je surah yang ke-12. Surah ke-12, klik je surah Yusuf, ya, surah Joseph. Kemudian kita tengok ayat yang ke berapa? Ayat yang pertama. Ya, jadi kita tengok ayat yang pertama, tuan-tuan. Ya, ayat yang pertama. Ya. Jadi surah Yusuf, ya. Kita tengok surah Yusuf, ya, ayat yang ke berapa? Ayat yang pertama, ya. Ini 27, ya. Kita pergi ayat yang awal-awal, ya. Kita boleh tukar di depan, tapi kadang-kadang dia tak jadi, tuan-tuan, ya. Ustaz pergi saja, ya. Ayat yang pertama kita tengok. Teguh. Okey, dapat terus, ya. Jadi ayat yang pertama, ya. Apa ayat dia, tuan-tuan? Ayat dia ialah ayat yang pertama sudah, ayat yang kedua, tuan-tuan, ya. Kalau tuan tengok sebelah dia, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, sama. Okey, ini ayat dia. Ayat yang pertama tadilah, ya. Lepas bismillah alif lam ra, kita tak terjemahkan makna dia.
Kita terus pergi ayat yang kedua, ya. Dalam buku kita tulis ayat pertama, sebenarnya dia adalah ayat yang kedua, tuan-tuan, ya. Tolong betulkan. Kita mula daripada inna, ya. Inna sesungguhnya kami. Ya, ada inna mula-mula, kemudian ada nahnu tapi sudah digabungkan. Ya, jadi dia accusative particle juga. Ya. Kemudian ada kami, ya. Kami itu first person, ya, tapi dia plural. Kerana first person ada dua, satu saya, yang kedua kami. Ya, kalau saya dia singular first person. Tapi kalau kami dia plural first person, sama je tuan-tuan. Ya, sebab bila kita belajar apa ni pronoun ataupun ganti nama, dia ada ganti nama pertama, ganti nama kedua dan ganti nama ketiga. Ganti nama pertama kita yang bercakap. Ya, jadi sama ada saya singular ataupun kami plural. Ya. Kemudian orang yang kita ajak bercakap kita panggil second noun, ya, ataupun second pronoun, ya. Second person pronoun, maknanya awak, ya, ataupun kamu lah, ya. Kalau yang ketiga tu yang tak ada depan kita, ya, kita panggil dia third person pronoun, macam dia, ya, dia. Contoh sekarang ni kita cakap tentang apa ni Hajah Mazidah, ya, dia tak ada sekarang ni, ya, dia pergi ziarah sahabat dia meninggal dunia, ya, maka kita kata dia tu maknanya third person pronoun. Ya, tuan-tuan dah tahu tu. Okey, sesungguhnya kami inna anzalnahu. Tadi arsalnaka. Ingat lagi tadi, ya, arsalnaka. Ini anzalnahu. Tadi ka awak, ya, engkau. Sekarang ni hu dia. Ya, jadi Allah kata ayat kedua surah Yusuf, inna sesungguhnya kami kata Allah anzalnahu. Kami telah turunkannya, ya. Kami telah turunkan Al-Quran itu, nya itu Quran. Ya, sebab Quran itu dia masculine. Bila masculine dia lelaki, ya, maknanya dia jantina lelaki, masculine, maka kita kata hu. Kalaulah dia tu perempuan, dah tentu anzalnaha, ya, anzalnahu. Kami kata Allah sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu. Ya, jadi Al-Quran itu menjadi apa? Quranan. Quranan ni bukan Quran, tuan-tuan. Ya, jangan salah. Kami telah turunkan Al-Quran itu Quranan sebagai bahan bacaan, sebagai kitab yang dibaca. Jadi perkataan Quranan jangan terjemah sebagai Quran. Quran ni asal maknanya bacaan. Sebab itu Al-Quran dipanggil Al-Quran kerana dia boleh dibaca. Sebab itu kalau kita tak baca, kita baca dalam hati, ya, kita tak dapat pahala baca. Kerana pahala baca hanya didapati bila kita lafaz. Bila kita sebut inna anzalna, baru dapat pahala. Ya, kerana apa yang kita sebut, apa yang kita lafaz, yang didengar oleh para malaikat baru dicatat sebagai pahala. Kalau kita baca dalam hati, malaikat tak tahu. Ya, malaikat hanya tulis apa yang dia dengar. Walaupun dia nampak kita buat sesuatu, tapi dia tak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi pahala lah. Ya, tapi tidak dicatat oleh para malaikat. Untuk supaya, ya, bacaan kita tu dicatat oleh malaikat, kita kena keluarkan suara. Kita kena pronounce. Kita kena sebut. Ya, kita kena keluarkan suara baru boleh. Sebab itu bila kita solat, ya, Fatihah yang kita baca, surah yang kita baca, kita kena dengar. Walaupun telinga kita, ya, jangan sampai ganggu orang sebelah. Ya, barulah para malaikat akan menulis. Ya, sebab hanya yang didengar sahaja yang akan dicatatkan. Ya, jadi apa ni? Apa kita panggil? Ya, dia punya kaedah dia mesti Quranan, mesti bacaan. Ya, jadi dia accusative masculine, Quranan. Dia noun pasal dia ada tanwin dekat belakang. Tak ada alif lam depan, betul? Kerana ada tanwin di belakang. Ya, jadi Quranan. Ya. Mengapa dibaca Quranan? Sebab dia menjadi apa, tuan-tuan? Ya, dia menjadi hal keadaan juga. Ya, dia adalah accusative. Ya, dia sebagai bacaan. Arabian sekali lagi dia noun juga. Ya, Arabian tu menjadi sifat kepada dia, adjektif. Betul ADJ. ADJ ni apa? Adjektif. Ya, dan dia accusative. Kerana bila dia punya noun dia apa ni kita panggil tanwin, fathah, maka sifat dia, adjektif dia pun kena sama. Kita tak boleh baca Quranan Arabiyyin, tak boleh. Quranan Arabiyun, tak boleh. Quranan Arabiyan.
Ya, dia mesti macam tu tuan-tuan. Ya, sebab apa? Sebab sifat dia akan ikut noun di depan. Kalau dia tanwin fathah Quranan, maka sifat mesti Arabian. Ya, kalau Quranun Arabiyun, Quranin Arabiyyin. Ya, dia akan ikut sifat adjektif ni, dia akan ikut. Ya, itu dia punya ciri-ciri dia. Okey, ya. Jadi sesungguhnya kami, kata Allah, anzalnahu, kami telah turunkan Quran. Quran duduk kat mana? Bukan duduk kat Quran ni, duduk dekat hu tu. Ya, sebab tu hu tu adalah Quran dia tuan-tuan. Kami telah turunkannya, tu Al-Quran, Quranan sebagai bacaan. Ya, sebagai bacaan. Ya, jadi apa kita panggil? Ya, kalau diterjemah as a Quran in Arabic tak tepat lah. Ya, as a reading in Arabic. Ya, jadi bahan bacaan Arabian di dalam bahasa Arab, in Arabic. Ya, Arabian. La'allakum, ya, supaya kamu ta'qilun, kita dah sebut tadi, ya. Apabila verb tu bermula dengan ta di depan, ya, ta'qilun ni maknanya engkau, ya, mereka, apa ni, kamu ramai, sebab waw nun dekat belakang. Ya, di sini dia juga boleh membawa makna mereka, ya, tapi tak mereka lah. Sebab ta di sini bila bergabung dengan waw, dia membawa makna kamu. Jadi maknanya kum, kamu tu, ya, la'allakum. La'alla ni apa? La'alla ni macam lakin tadi. Ya, kalau tuan-tuan ingat, lakin tu apa dia? Accusative particle. Ya, cuba kita tengok di sini la'alla apa? Ya, terjemahan dia accusative particle juga tuan-tuan, sama. Jadi lakinna, la'alla, semua tu membawa makna accusative particle. Maksudnya noun yang datang selepas dia mesti kita bagi baris apa? Ya, baris fathah macam tadi. Ya, macam tadi kita kata lakinna aksara. Ya, tapi di sini la'allakum tak nampak sebab kum tu dia memang kum saja. Dia tak boleh tukar jadi kuma, jadi kumu, jadi kumi, tak boleh. Ya, sebab dia ni tak makan saman. Dia memang la'allakum all the time. Tak boleh tukar jadi la'allakim, tak boleh. La'allakam, tak boleh tuan-tuan. Ya, sebab itu dia ni kita panggil abnormal noun. Pasal dia pronoun, dia abnormal. Abnormal maknanya dia tak boleh berubah. Dia kekal macam tu saja. Ya, macam ana kan. Mana boleh kita tukar ana, anu, ani, tak boleh tuan-tuan. Kalau ani jadi nama orang. Kalau anu, ya, itu anu tu orang Jawa lah selalu sebut anu. Ya, anu tu. Alah anu tu, jadi anu, bukan. Ya, si anu, ya. Jadi dalam bahasa Arab tak boleh. Kalau ana, all the time ana. Dia konsisten, tak boleh berubah. Macam nahnu, kami, sama. Tak boleh kejap-kejap nahnu, kejap nahna, kejap tak mahu tuan-tuan. Dia memang abnormal noun. Abnormal noun tidak berubah baris. Ana is always ana, nahnu is always nahnu. Ya, can never be nahna, nahni, tak boleh tuan-tuan. Ya, tu dia punya cerita dia. Jadi tuan-tuan, sebab tu bila kita belajar dulu, ya, kita dah kenal pasti bahawasanya noun ni ada yang normal, yang boleh berubah baris, dan ada yang abnormal. Macam kita kata Quranan ni kan, dia boleh Quranun, boleh Quranan, boleh Quranin, boleh baca, ya, boleh baca berubah-ubah. Sebab apa? Sebab dia normal noun. Tapi ada benda yang abnormal, ya, macam kum ni. Kum, la'allakum. Letaklah apa pun depan. La'allakum. Tak boleh kum tak boleh bertukar. Tak boleh la'allakim, la'allakam. Tak mahu dia tuan-tuan. Ketawa Arab dengar. Ya, jadi la'allakum is always la'allakum. Macam itulah. Ya, cuma ta'qilun kadang-kadang boleh buang waw nun kalau untuk makna singular. Kalau ada waw nun dekat belakang, maknanya dia plural. Itu sajalah tuan-tuan. Itu cerita dia. Jadi kalau kita boleh bagi terjemahan dia, inna, sesungguhnya kami, ya, anzalnahu, kami telah turunkan dia, yakni Al-Quran itu, Quranan sebagai bacaan Arabian dalam bahasa Arab, in Arabic, la'allakum, mudah-mudahan kamu, supaya kamu, ya, so that tu mana apa? So that tu maknanya mudah-mudahan, moga-moga, ya, la'allakum, kamu manusia, ta'qilun, kamu akan menggunakan akal fikiran. Sebab tu tuan-tuan, perkataan ta'qilun tu menunjukkan bila kita baca Quran, kita kena guna akal kita. Kita kena fikir. Kita kata, ini dari segi tajwid, ya, ini sebenarnya huruf mat ni kena panjang. Ini dari segi makhraj, dia kha, dia bukan ha.
Dia bukan hak simpul, bukan. Jadi maknanya kita punya akal tu ya sentiasa otak kita tu berjalan je tuan-tuan. Dengan sebab otak kita berjalan memikir, menganalisis, mudah-mudahan itulah sebabnya kita tak boleh kena ya Alzheimer, ya apa ni dementia ya ataupun pikun ya apa kita panggil tadi apa sajalah ya penyakit yang berkaitan dengan otak, mudah-mudahan. Kalau Allah nak uji kita, itu ujian daripada Allah, Allah nak bagi pahala lah. Tapi kalau tidak, insya-Allah mudah-mudahan kita selamat tuan-tuan. Ya, kita tengok para ulama Islam ni. Ya, macam Anas bin Malik ya, meninggal pada usia 103 tahun, sihat lagi tuan-tuan, boleh meriwayatkan hadis. Ya, elok lagi dia punya pemikiran dia. Ya, Asma binti Abu Bakar, kakak Aisyah, meninggal umur 100 tahun, masih sihat. Ya, masih boleh. Cuma dia buta je mata dia. Mata dia buta. Tapi ya, hati dia celik. Masih boleh riwayat hadis, masih boleh menegur pemerintah yang yang zalim pada masa tu. Ya, anak dia kena bunuh. Jadi dia pertahankan ya kehormatan anak dia tuan-tuan, ya. Okey, ya, ada apa lagi tuan-tuan? Ya. Silakan kalau ada apa-apa nak tanya. Ya, untuk ayat yang kedua surah Yusuf ni. Inna anzalna. Ada apa soalan? Silakan. Tak tengok dalam chat, tak ada soalan. Ustaz, silakan. Ustaz yang apa tu Quranan tu supaya tu yang mana satu perkataan supaya sebagai bacaan sebagai. yang mana satu sebagai Ustaz? In bracket. Cuba tengok S in bracket English ni. As a reading in. Cuma terjemahan Quran tu buang. Jangan kata as a Quran, as a reading in Arabic. Ya, kan ada S tu lah sebagai in bracket. Jadi dari segi perkataan tak ada. Tetapi bila kita terjemah, kita kena letak ya, sesungguhnya kami kata Allah, kami telah menurunkan dia yakni Quran sebagai bacaan. Kat mana letak sebagai tu? In bracket. Seperti mana S in English tu sama apa ni Kak Mariatun, sama. Ya, okay. Quran kena tukar, bukan Quran, dia reading. Ya. Terima kasih Ustaz. Sama. Silakan tuan-tuan dan puan-puan, ya. Sila tanya kalau ada soalan. Boleh insya-Allah, ya. Kak Nomah boleh, ya. Nanti insya-Allah kita share sekali lagi, ya. Buku tadi. Buku tu dah ada. Sebenarnya kita dah share sebelum ni, ya. Tapi bagi pelajar-pelajar baru, ya, kita akan share sekali lagi nanti insya-Allah. Ya, untuk tuan-tuan download, ya, ataupun print ajalah, ya. Pergi yang senangnya pergi kedai buku ajalah, pergi mana-mana kedai printing, ya. Kalau Kak Nomah duduk di Shah Alam tu, pergi expert print aja, ya. Sekejap je dia buat buku kan, ya. Macam Ustaz tunjuk dalam grup tadi, ya. Ni macam ni, ya. Boleh kita panggil, boleh tak nampak pula, ya. Buku dia, ya. Ni buku dia. Okey, ni nampak jelas sikit. Jadi buku ni boleh kita panggil, ya. Dah ada buku, alhamdulillah. Kalau dah ada buku, okey. Ya. Jadi untuk siapa ni, ya? Buku boleh kontak Kak Mazidah, boleh, silakan, ya. Cuma hari ni dia sibuk, ya, menziarahi kita panggil sahabat dia. Nanti kemudian lah, mungkin lusa lah, ya. Boleh aja sila hubungi dia. Ya, sebab Kak Mazidah atau Hajar Mazidah adalah kita punya kita panggil administrator. Ya, silakan. Ustaz, itu Kak Mazidah udah kasih dalam itu WhatsApp tu. Senang aja. Saya juga buat telefon dia 2 hari siap santik. Ya, betul. Ya, boleh insya-Allah. Ya, cuma udah kasih. Untuk pengetahuan Kak Lis, ada pelajar-pelajar baru Kak Lis yang baru join hari ni. Ya. Ada pelajar-pelajar baru yang dia tak dapat lagi dia tak dapat lagi, kita tak share lagi dengan dia. Kita dah share tapi dia belum sempat dapat, ya. Itu yang tanya soalan. Okey, ada lain silakan yang berkaitan dengan kita punya perbincangan ni. Ayat yang ke-12, ya. Ayat yang kedua surah Yusuf tadi. Ada apa-apa tuan-tuan nak tanya? Detailnya tuan-tuan boleh dapat di sini, ya. Jadi inna, sesungguhnya kami, ya. Kalau tuan-tuan yang boleh sikit sebanyak bahasa Arab, lagi jelas ni tuan-tuan. Ya, tuan-tuan Ustaz bacakannya contoh ni, ya. Ni contoh. ACC tu, ya, ACC tu, ya, accusative. ACC accusative. Ya, accusative particle. Maknanya dia partikel yang menyebabkan noun yang datang selepas dia
berada dalam apa keadaan fathah. Ya, macam tadi kita kata, ya, walakin aksara. Walakin tu accusative particle. Aksara tu daripada aksaru tukar jadi aksara. Sebab apa? Sebab dia didatangi oleh accusative particle. Ya, kemudian na itu pronoun, first person plural. Ya, first person plural. Kita panggil dia objek. Ya, sebab apa? Ya, sebab didatangi oleh accusative particle. Bahasa Arabnya ada di bawah, tuan-tuan. Ya, nanti kalau sampai satu tahap, tuan-tuan dah boleh manfaatkan. Dia adalah harfu nasbin. Ya, dia adalah harfu nasbin. Ya, jadi dan na di situ ialah domir muttasil, domir yang bersambung. Ya, fi mahalli nasbin, pada kedudukan nasab, isim apa kita panggil, ya, isim inna. Dia ada penjelasan, cuma dia tulis dalam kecil sikit lah. Ya, ini bagi orang yang lebih advance lah. Ya, mungkin orang Arab yang nak gunakan terjemahan ni, dia nak gunakan yang English. Ya, tapi sebab dia Arabic native speaker, so dia boleh manfaatkan di bawah. Kita mungkin belum, ya, tapi yang ada sikit sebanyak latar belakang bahasa Arab boleh manfaatkan. Ustaz bacakan saja. Ya. Jadi apakah yang ditulis di sini yang warna hijau ni? Harfu nasbin. Harfu nasbin tu ialah accusative particle, tuan-tuan. Ya, sebab harfu tu particle, nasbin tu accusative. Ya. Kemudian, ya, kita kata inna, na tu, kami tu domir ganti nama muttasil yang bersambung. Sebab tu kita tengok inna kan bersambung tu. Mana dia berpisah? Ya, inna dia bersambung. Sebab tu dia muttasil. Fi mahalli nasbin, berada pada kedudukan nasab. Ya, inna, ya. Dan dia adalah isim inna. Sebab dia datang selepas inna, dia adalah isim inna. Ni detail lah sikit, tuan-tuan. Ya, sebenarnya buku Quranic Arabic Corpus ni detail. Ya, tuan-tuan yang dah ada asas, tuan-tuan boleh dapat manfaat yang lebih banyak lagi. Okey, ya, selesai untuk yang tersebut, ya. Yang kedua. Jadi kalau tak ada soalan, kita nak masuk yang ketiga pula. Silakan, ada apa-apa sebelum Ustaz pergi contoh yang ketiga, muka surat yang pertama lagi. Tuan-tuan ada apa nak tanya? Silakan. Kalau ada apa-apa? Ya. Ustaz, saya nak tahu accusative particle ni panggil manfulun bih, Ustaz. Betul kan? Accusative particle ni harfu nasbin. Ni yang Ustaz highlight ni. Kalau bukan in Arab bukan manful apa tu? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih tu dia objek. Dia objek. Tak sama ya, Ustaz. Tak sama. Ya. Sebab maf'ulun bihi dia adalah noun. Tapi kalau accusative particle, dia bukan noun, dia particle. Kan ni nama dia particle ni. Ya, dia particle, dia bukan noun. Ya. Sebab kita kena ingat, ya, bahawasanya dalam bahasa Arab ada 3 je kategori. Kalau dia bukan noun, dia verb. Kalau bukan verb, dia mesti particle. Ya. Jadi kalau dia particle, adakah dia noun? Dah tentulah bukan. Ya, nama dia pun accusative particle. Adakah dia maf'ulun bihi? Bukan. Kerana maf'ulun bihi masuk kategori objek. Objek tu noun. Ya, kat situ kita dapat membezakan. Ada lain, silakan. Ada apa? Ya. Jadi accusative particle ni dipanggil awamil. Ya, awamil betul. Kalau dipanggil awamil tu betul. Ini tinggi, awamil ni. Awamil ni maknanya partikel yang bila dia masuk dia akan mengubah baris. Itu kita panggil awamil, betul. Ya. Jadi itu ada kalau tinggi sikit nanti kita akan buat. Kita boleh buat, ustaz pun boleh buat kelas awamil ni, ya. Tapi awamil ni tinggi sikit, ya. Biar kita lama sikit nanti belajar, kita akan perkenalkan. Kita buat satu kelas khusus awamil saja. Termasuklah accusative particle. Boleh buat, tak ada masalah. Ustaz pun boleh handle kelas tu. Ya, ustaz pun pernah buat kelas tu untuk pelajar-pelajar lain lah. Kat universiti lah. Ya, kat UPM dulu ustaz ada buat. Ya, tapi untuk kita nanti dulu. Ya, cuma tuan-tuan yang dah tahu sikit-sikit boleh. Awamil ni, ya, mungkin Kak Liz, ya, awamil ni dia plural. Ya, kalau dia singular kita panggil amil. Kalau dia singular, Kak Liz, amil. Ain, alif, min, lam. Kalau dia jamak, awamil. Betul. Ya, accusative particle termasuk awamil, betul. Bukan maf'ulun bihi, awamil. Yang tu betul. Ya. Okey, ada lain silakan. Ada apa lagi? Ya. Ada apa soalan? Silakan, ya. Sister Dila ada apa lagi?
Ustaz, terima kasih. Ya, tak ada ya. Okey. Jadi kalau tak ada ya, kita masuk ke ayat yang ketiga ya daripada surah yang kedua Al-Baqarah. Ya, nanti Ustaz tukar je kat sini, tuan-tuan boleh tengok ya. Kalau tuan-tuan ada benda ni, tuan-tuan pun boleh buat. Pergi saja Al-Baqarah. Ya, pergi Al-Baqarah, tengok ayat yang kedua ya. Kita pun go saja. Ya, jadi ayat pertama dan ayat yang kedua. Ya, dia bukan ayat yang kedua ni. Ayat yang ke-85 silap. Ya, 185 sorry. Ya, ayat 185 ya. Kita tengok 185. Senang nak cari. Ya. Kita pun go. Okey, terus ya. Ni ayat dia. Syahrul Ramadan. Okey, kita pergi ya sama-sama. Syahru tuan-tuan tahu ya. Bila kita tengok makna syahru, kita tahu syahru tu makna bulan. Bila kita sebut bulan, takkanlah bulan tu partikel. Takkanlah bulan tu verb kan? Mesti bulan tu noun. Betul ya, puan-puan? Bulan tu noun. Perasan tak? Ya, perkataan syahru tu dia tak ada tanwin. Kalau dia noun, dia mesti dua kan? Sama dia ada lam di awal dan dia ada tanwin kat belakang, ya. Soalan Ustaz, soalan yang sama Ustaz dah tanya tadi. Mengapa syahru ni walaupun dia noun, dia tidak boleh ada tanwin ataupun alif lam? Apa sebab dia? Apa jawapan dia, tuan-tuan? First noun. Dia mamnuk dalam syarah. Dia tak mamnuk. Kita boleh baca syahrun, boleh syahrun? Sebab apa syahru tu tak boleh ditanwin? Sebab apa tak boleh ada alif lam? Apa jawapan dia? First noun. First noun. Compound noun. Dia first noun. Ya, sorry ya. Apa ni? Apa kita panggil ya? Dia first noun. Ya. Kalau syahru tu first noun, mana second noun dia? Ramadan. Oh, nah. Sebab terjemahkan apa? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan dua-dua noun. Bulan pun apa ni noun, Ramadan pun noun. Takkanlah bulan dengan Ramadan tu partikel ataupun verb dah. Dua-dua adalah noun. Bila dua-dua noun, maknanya dia compound noun. Ya, dia compound sebab dia bergabung. Bulan dengan Ramadan. Sebab itu, oleh kerana bulan tu first noun, dia tak boleh ada alif lam. Dan dia tidak boleh ada tanwin. Ya? Dia can never carry alif lam. Can never carry tanwin at the back. Tak boleh. Dua-dua tak boleh. Tapi Ramadan adalah second noun. Mari kita tengok Ramadan second noun. Pasal apa Ramadan tak boleh tanwin? Patutnya Ramadan boleh tanwin ataupun letak alif lam depan. Pasal apa tak kata Syahrul Ramadan? Ya, ataupun Syahrul Ramadanin. Pasal apa? Pasal apa Ramadan tidak boleh diberi tanwin atau alif lam? Apa jawapan dia? Second noun. It's a name. Sebab dia second noun. Tahu, sebab second noun boleh ada alif lam. Second noun boleh ada tanwin. Pasal apa? In this case, in this ayat, Ramadan tak ada alif lam, tak ada tanwin. Apa sebab Ramadan tu tak boleh carry tanwin ataupun alif lam? Nama khas Ustaz. Sebab apa? Nama khas is a name. Sebab dia mudah. Proper noun. Cuba lagi. Ya. Sebab apa? Ya. Sebab Ramadan tu special noun, betul. Ya. Dia adalah special noun. Ya. Dia special noun dan dia adalah abnormal. Tuan-tuan dah lupa dah. Noun ada dua. Satu normal noun, satu abnormal. Kalau dia normal, kita boleh baca Ramadanon, Ramadanan, Ramadanin boleh baca. Ramadan tak boleh sebab dia bukan normal noun, dia abnormal. Bila dia abnormal, dia hanya boleh dibaca Ramadanu tanpa tanwin dan Ramadana. Tuan-tuan kena take note benda ni. Ya, kena betul-betul tulis. Ada dalam bahasa Arab noun yang tidak boleh menerima apa? Ya, tidak boleh menerima tanwin. Maknanya dia abnormal noun. Kita dah baca panjang ni sebenarnya. Baik, pakai buku kita dulu. Ya, tapi mungkin tuan-tuan dah terlupa, ya. Maka tulis balik. Ya, dalam bahasa Arab noun secara umum terbahagi dua. Satu normal noun yang boleh alif lam, boleh tanwin. Satu lagi abnormal noun yang tak boleh ada alif lam dan tak boleh ada tanwin. Ya. Abnormal noun itu kalau tak boleh ada alif lam, tak boleh ada tanwin, dia hanya boleh dibariskan dua cara saja. Ya. Sama ada dhammah Ramadanu, Ramadanu. Ya. Ataupun Ramadana, Ramadana. Ya. Bila kita nak letak Ramadanu,
Tulis bawah tu. Ramadanu kalau dia di awal ayat. Kalau Ramadan ini at the beginning of the sentence, kita letak Ramadanu. Tapi cuba tuan-tuan tengok. Ramadana. Pasal dia bukan di awal ayat. Yang awal ayat syahru. Cuba tengok. Syahru boleh domah. Sebab apa Ramadan tak boleh domah? Pasal dia second noun. Bila dia second noun, dia tak boleh carry domah. Dia hanya boleh carry fathah saja. Pasal dia second noun. Sebab tu patutnya syahru Ramadani betulnya. Ya, tapi tak boleh. Sebab abnormal noun tak ada kasrah. Abnormal noun hanya domah dengan fathah saja. Tuan-tuan kena ingat sampai bila-bila. Abnormal noun, ya, macam nama yang bukan Arab ataupun nama yang special. Ya, kita panggil abnormal noun. Macam Fir'aun. Fir'aun tu bukan nama Arab. Dia bahasa Kibti. Bila bahasa Kibti diguna dalam Quran, barisnya dua saja. Fir'aunu, Fir'auna. Ada tak dalam Quran Fir'aun ni? Tak jumpa tuan-tuan. Ya, tuan-tuan carilah. Ya, sampai kiamat tak jumpa Ramadan ni. Ya, kiamat tak jumpa Ramadan ni dan sampai kiamat tak jumpa Fir'aun ni, tak jumpa. Fir'auna, Fir'aunu. Ya. Nama nabi-nabi yang bukan Arab macam Nabi Yusuf, Yusufu, Yusufa. Ibrahimu, Ibrahima. Ya. Kemudian yang lain-lain, Adamu, Adama. Mana ada Adami? Tak ada, tuan-tuan. Ya. Sebab dia abnormal noun. Sebab tu tuan-tuan, bila kita tahu kaedah, kita baca Quran insya-Allah kita ingat. Ya, kita tahu benda tu. Dan dia membantu ya hafalan kita. Jadi bila ada imam baca, ya, apa ni? Syahrul Ramadani, tahu dah salah. Syahrul Ramadanu salah. Ya, mesti Syahrul Ramadan. Nah, pasal apa? Dia second noun dan dia adalah abnormal. Tuan-tuan kena highlight tu abnormal. Okey, ada soalan silakan. Ya, dalam chat ada soalan ataupun tuan-tuan ada soalan silakan. Ya, dia mamnu' minas sarfi, betul. Ini tinggi tuan-tuan. Ya, mamnu' minas sarfi itu tinggi. Ya, kalau ustaz letak mudah saja. Apa nama dia? Abnormal noun. Ya, abnormal noun. Senang tuan-tuan. Ya, abnormal noun boleh tak carry tanwin? Never. Boleh tak letak alif lam? Never. Ya, macam tu cerita dia. Okey, ada soalan silakan. Ada apa nak tanya? Ya. Kak Adilah ada soalan, ya? Sanoma ada soalan. Ya. Ya, soalan. Silakan. Ada ke tak ada? Tak ada. Ya, okey. Balik pada Syahrul Ramadan. Syahru, dia first noun. Dia tak boleh tanwin, tak boleh alif lam. Ramadan, second noun. Patutnya boleh tanwin. Tapi sebab dia abnormal. Bila dia abnormal, dia tak boleh tanwin. Kita letak baris dia apa? Fathah. Tak boleh Syahrul Ramadanu, tak boleh. Ya, Ramadanu mesti di awal ayat. Dia bukan di awal, dia perkataan yang kedua. Syahrul Ramadan. Ya, sebab tu dia genitive. Dia proper noun, betul. Ya, ni dah jelas dah, dia proper noun. Tapi proper noun yang apa? Proper noun yang abnormal. Ya, proper noun yang abnormal. Bila dia proper noun yang abnormal, yang itu yang tak boleh bagi tanwin tu. Ya, kita kena bagi dia fathah semata-mata. Okey, ya. Kemudian kita pergi satu lagi jenis abnormal noun yang boleh ada alif lam. Yang ni pelik sikitlah tuan-tuan. Patutnya abnormal noun, alif lam tak boleh, tanwin tak boleh. Ya, tapi di sana ada sedikit pengecualian. Ada abnormal noun yang boleh alif lam macam allazi, ya. Cuma baris belakang tak boleh ubah. Dia sentiasa allazi. Tak boleh allazu, allaza, tak boleh. Dia mesti sentiasa allazi. Tapi dia boleh carry alif lam kat depan? Boleh. Ya, ini ada sikit ya pengecualian. Kalau Ramadan memang tak boleh dua-dua. Abnormal tak boleh ada alif lam, abnormal tak boleh ada tanwin di belakang. Tapi kalau allazi dia abnormal juga. Tapi abnormal kerana belakang dia tak boleh berubah. Tetap allazi, tak ada allaza, tak ada allazai, tak ada allazi, allazu, tak ada. Ya, allazi sentiasa. Cuma dia ada alif lam di depan. Ya, dia adalah relative pronoun sebab dia bukan noun biasa. Dia bukan proper noun. Kalau proper noun, dia memang betul-betul abnormal. Tapi dia relative pronoun. Ya, allazi ni maknanya orang yang, ya, seseorang yang, ya, kita kata dialah, ya, dialah seseorang yang telah, ya, terbunuh dalam kemalangan tersebut. Kita tak tahu siapa dia, tapi dia tengok muka, oh kita kenal dia.
dialah orang yang terbunuh, dialah orang yang dilantik sebagai menteri, dialah orang yang berjaya ya melepasi had yang telah ditetapkan. Maknanya someone ya. Tapi kita letak allazi sebab dia tu known ya, dia tu diketahui, orang kenal dia. Cuma orang tak tahu nama dia siapa. Sebab tu kita guna allazi. Ya, sebab dia pronoun tapi dia relative pronoun dan dia singular. Ya, kalau allazina plural, ramai. Ada ya nun dekat belakang. Tapi kalau tak ada, hanya ada ya saja, maka itu adalah untuk singular relative pronoun dan dia masculine. Nampak tak tuan-tuan detail bahasa Arab ni? Ya, kita kena tahu dia singular ke plural? Singular. Kita kena tahu dia masculine ke feminin. Kalau allati itu feminin. Allazi masculine. Dia tak akan berubah tuan-tuan. Relative pronoun, dua-dua relative pronoun. Allati pun relative pronoun, allazi pun relative pronoun. Cuma yang membezakan dua-dua singular, yes. Tetapi adakah dia dua-dua masculine? Tak. Allazi saja masculine. Kalau allati, dia feminin tuan-tuan. Boleh tak tuan-tuan faham? Kalau tak faham, saya ulang balik. Okay? Yang penting tuan-tuan faham. Sebab bila kita baca Quran, kita kena tahu benda ni tuan-tuan. Baru dia punya, apa kita panggil, ya. Baru kita rasa, ya. Dia punya zauq tu tuan-tuan. Ya, bila kita baca, kita kata, ya Allah, ya, selama ni aku tak tahu, ya Allah. Rupanya yang ini masculine, rupanya ni feminin, rupanya ni abnormal, rupanya ni normal. Dia akan mewarnai pembacaan Quran kita tuan-tuan. Percayalah tuan-tuan. Ya, sebab tu kadang-kadang bila kita baca Quran tu, bila kita dapat benda ni tuan-tuan, kita baca Quran tu kita ralit dah. Ya, kita kadang-kadang ya baca dah ya satu muka, dua muka, kita tak rasa, kita rasa macam ya baru kejap je tuan-tuan. Ya, 10 minit, 20 minit, setengah jam berlalu macam tu saja tuan-tuan. Ya, dan semua tu dikira sebagai ibadah. Cuba tuan-tuan bayang. Tapi kalau kita tak tahu benda ni, kita baca Quran tu boring tuan-tuan. Ya, bosan kita sebab kita tak tahu kategori dia apa. Ya. Jadi kita tengok tajwid dengan makhraj semata-mata. Maknanya kita tak tahu. Sedangkan Quran Allah turunkan untuk kita memahami makna dia. Baru kita dapat apply dalam kehidupan seharian. Sebab kita tahu meaning yang Allah nak bagi pada kita. Tapi kalau kita tak tahu macam mana? Sayang tuan-tuan. Ya, Quran tu dia kering. Ya, dia dry sebab kita tak tahu makna dia. Sayang, rugi tuan-tuan. Okey ya. Jadi syahrul Ramadan, syahrul bulan, satu bulan, Ramadan itu allazi yang unzila. Tadi kita belajar anzalna. Anzala, ini unzila. Ya. Unzila ni dia past tense juga, tapi past tense dalam bentuk pasif tuan-tuan. Nampak pasif? Ya, ni Ustaz highlight dia pasif. Pasif maknanya yang diturunkan. Tadi kalau anzalna, kami telah turunkan. Ini pasif ya, yang telah diturun. Dia telah juga, dia past tense. Diturunkan ya, macam kita kata nasi itu telah dimakan ya, kelapa itu telah ditebuk ya, kelapa itu telah ditebuk ya. Tapi kalau tupai telah menebuk, itu aktif. Tapi kalau kelapa telah ditebuk, itu pasif ya. Satu telah buat, satu lagi telah dibuat. Itu beza dia tuan-tuan. Dan dua-duanya kita panggil perfect verb. Sebab apa perfect? Perfect merujuk kepada makna past tense. Maknanya perbuatan itu sudah selesai. Sebab tu kita panggil perfect. Ya, kita panggil perfect tense tuan-tuan. Ya, ataupun perfect verb. Kita jarang guna. Kita biasa guna past tense, present tense. Ya, tapi hakikatnya tuan-tuan dalam grammar kita panggil dia perfect. Ya, perfect tense. Maknanya perfect verb. Ya, kalau present tense kita panggil imperfect sebab perbuatan ataupun action itu belum complete. Kalau dia complete kita panggil perfect. Kalau dia tak complete, imperfect. Ya, itu istilah dia tuan-tuan. Okey ya, unzila dia ya singular dan dia masculine ya. Maknanya bulan Ramadan ini yang diturunkan fihi ya, di dalam bulan ini, fihi di dalam ya, di dalamnya. Nya tu merujuk pada bulan Ramadan tu lah. Ya, satu bulan tu bulan Ramadan. Daripada satu Ramadan sampailah 29 atau 30 Ramadan. Ya. Jadi Allah turunkan di dalam bulan itu salah satu daripada tarikh tersebut, ya 1 sampai 30 tu Al-Quran. Ya. Allah turunkan di dalamnya Al-Quran. Al-Quran telah diturunkan. Ya. Bukan Allah tak kata Allah telah menurunkan. Ya. Kalau Allah telah menurunkan Al-Qur'ana, baris dia fathah. Tapi kalau telah diturunkan Al-Quran, dia pasif.
Sebab itu kita baca Al-Quranu. Kat situ pun kita dah boleh beza dah tuan-tuan. Al-Quranu. Ya, Quran yang diturunkan. Kalau Allah telah menurunkan Quran, Al-Qur'ana, dia jadi objek. Ya, kalau Al-Quranu dia jadi subjek. Subjek dhammah, ya, nominatif maskulin. Sebab tu dia panggil nominatif sebab dia subjek tuan-tuan. Tapi kalau dia objek, Al-Qur'ana, dia jadi objek. Ya, dan dia adalah noun, ya. Macam mana kita tahu dia noun? Ada alif lam kat depan. Pasal apa tak ada tanwin kat belakang? Mana boleh alif lam dengan tanwin duduk dalam satu perkataan? Tak boleh. Kita kena pilih salah satu je. Sama ada alif lam at the beginning, ya, either or. Alif lam at the beginning or tanwin at the end. Itu saja tuan-tuan. Lain tak boleh. Ya, tuan-tuan tak boleh gabung dua-dua. Ya, Allah nak ajar kita supaya jangan kedekut. Kalau nak ambil alif lam saja. Tanwin bagi kat orang lain. Kalau nak ambil tanwin saja. Alif lam bagi kat orang lain. Macam tu tuan-tuan. Ya, kita belajar berkongsi dengan orang lain. Jangan kita tamak haloba kita seorang-seorang ambil semua benda. Tak boleh tuan-tuan. Okey, ya, ada soalan setakat ni? Ada apa-apa tuan-tuan? Ada apa-apa nak tanya? Silakan, ya. Ramai partisipan kita ni. Ya, sebahagian ustaz belum kenal lagi, ya. Silakan, ada apa nak tanya? Ada apa, ya? Kak Liz, ada apa Kak Liz? Shirin, ada apa? Setakat ini, insya-Allah faham. InsyaAllah faham, ya. Okey, yang lain-lain silakan. Ya, ada apa yang ustaz kena ulang balik, ya? Mungkin tuan-tuan terlepas, ada perkataan yang tak dapat, ada apa-apa? Tak ada. Kalau tak ada kita sambung, ya. Yang pertama tadi Syahrul Ramadan, bulan Ramadan allazi yang unzila telah diturunkan fihi di dalam bulan itu Al-Quran, ya. Dan Al-Quran tu jadi apa tuan-tuan? Dia jadi hudan, ya, a guidance, as a guidance. Dia jadi hudan, ya. Pasal apa hudan? Boleh tak hudan ni baca hudun? Tak boleh. Pasal dia berakhir dengan alif. Cuba tengok ha, dal, sebelah dal tu apa tuan-tuan? Alif Ya. surah. Alif. Sebelah dal tu huruf apa tu? Alif surah. Ya, dia alif. Ya, betul lah alif maksurah. Dia alif. Jangan kata ya, ya. Kalau ya dia mesti ada titik dua. Kalau ya dia jadi hudai, hudai. Ya, mana ada hudai? Dia ada hudan. Sebab apa? Ya, sebab alif mesti dibaca fathah. Hudan. Tak boleh baca hudun, tak boleh. Ya, tak boleh baca hudin, tak boleh. Ya, kita kena baca dia hudan, sentiasa hudan. Ya, kebetulan di sini dia adalah accusative. Maknanya dia dalam keadaan isim mansub. Dalam bahasa Arabnya kita panggil isim mansub ni kat bawah ni. Ya, tuan-tuan yang dah belajar mansub marfu' tahulah. Ya, dalam English kita panggil accusative. Dia masculine. Ya, jadi dia indefinite. Pasal apa indefinite? Tak ada alif lam. Ya, kalau dia ada alif lam, definite. Kalau dia tak ada alif lam, indefinite. Ya, English dia macam tu je tuan-tuan. Ya, okey. Linnas, ya. Sebagai petunjuk, sebagai satu petunjuk, satu hidayah, linnas untuk umat manusia, for mankind. For tu duduk pada lam tu. Lam tu apa tuan-tuan? Lam tu preposition. Preposition ada berapa semua tuan-tuan? Ada 9. Ya, dalam bahasa Arab preposition ada 9. Daripada min. Ya, daripada min, ila, an, ala. Tuan-tuan boleh tengok balik dalam buku kita ni. Ya, dalam buku kita ni ada cerita tentang preposition, tuan-tuan boleh check balik. Ya, kita pun nanti bila-bila ada peluang kita boleh tengok balik lah. Ya, apa kita panggil partikel tu. Ya, partikel dalam bentuk preposition. Ya, bukan hari ni lah. Ya, nanti ada peluang kita tengok balik tuan-tuan. Cuma pada hari ni kita nak bagi tahu lam tu berfungsi sebagai apa tuan-tuan? Ya, sebagai sebagai amil ataupun tadi kita panggil awamil, pengubah kepada annas tu. Ya, asalnya annasu. Ya, pasal apa jadi annasi? Sebab masuk lam di depan. Lam tu berfungsi sebagai preposition. Bila dia masuk preposition, barisnya kena baris bawah. Linnas. Ya. Kalau annasu dia nominatif. Kalau annasa akuzatif. Kalau linnasi, cuba tengok, dia genitif. Ya, dia masculine, dia plural, betul lah. Ya, sebab annas ni maknanya mankind. Mankind bukan seorang. Ya, ramai. Ya, people. Ya, dan dia baris bawah. Bila baris bawah, genitif. Ya, ataupun dalam bahasa Arab, ya, kita panggil majrur. Ya, dalam bahasa Arabnya majrur.
Kalau hudan tadi dia akuzatif. Akuzatif mansub bahasa Arab dia. Ya. Jadi tuan-tuan boleh tengok detail. Ni apa kita panggil ya? Quranic Arabic Corpus ni dah cukup dah tuan-tuan. Tak payah cari buku lain pun tak apa. Ni pun dah memadai dah tuan-tuan. Ini pun tak habis belajar lagi. Ya. Jadi cukuplah. Ya. Jangan cari lain lah. Ini sudah memadai. Kalau kita pakai Essential Arabic tadi dan kita pakai buku ni tuan-tuan, Ustaz rasa sudah memadai. Campur pula dengan 3 buku asal kita tadi. Ya, yang diceritakan pasal noun, pasal verb, pasal partikel. Kita dapat tu pun vocabulary kita dah cukup dah tuan-tuan. Ya, untuk baca Quran dah memadai dah. Cuma kita improve, kita tambahlah vocabulary kita. Ya. Okey, hudan sebagai satu hidayah, sebagai satu petunjuk linnas untuk umat manusia, wa bayyinatin. Wow kita tahu. Wow partikel, ya, dia particle conjunction. Ya, dia bukan preposition. Tuan-tuan jangan tertukar Kalau preposition dia masuk kepada noun macam li tadi, linnas. Annas ni noun. Kalau wow dia tak mesti noun. Di sini noun lah. Macam mana kita tahu noun? Bayyinatin dia ada tanwin, ya. Tapi di baris bawah tak ada masalah. Dia sama ada bayyinatun ataupun bayyinatin, dia tetap sebagai noun. Sebab apa? Sebab noun itu kerana kehadiran tanwin tu. Ya, bukan sebab baris bawah baris atas dah. Ya, tapi kerana tanwin. Boleh tak letak alif lam? Boleh. Tapi di sini tak adalah boleh letak alif lam. Dah ada tanwin, mana boleh masuk alif lam lagi. Wa bayyinatin. Ya, maknanya Quran itu sebagai petunjuk kepada umat manusia, wa bayyinatin, dan sebagai bukti. Ya, di sini dia dipanggil and clear proofs. Sebab apa dia tak kata a clear proof? Sebab dia adalah plural. Macam mana kita tahu dia plural? Bayyinatin. Itu plural tuan-tuan. Ya, dia termasuk feminine plural. Ni ada detail tuan-tuan. Buku ni dah lengkap dah tuan-tuan. Ya. Apa ni? Feminine plural. Ya. Dan dia definite ke indefinite? Mestilah indefinite. Pasal apa indefinite? Pasal tak ada alif lam. Tak ada alif lam je indefinite. Ada alif lam definite. Ya. Adakah dia noun? Yes, dia adalah noun. Bila dia baris bawah bayyinatin patutnya dia genitif. Tapi tak genitif. Tu Ustaz kena terangkan nanti. Kerana bayyinatin boleh dibaca 2 cara saja. Bayyinatun, bayyinatin. Bayyinatan tak ada tuan-tuan. Ya, sebab apa tak ada? Itu Ustaz kena jelaskan nanti. Sebab dia termasuk kategori, ya, apa tuan-tuan? Kategori feminine plural. Feminine plural, tuan-tuan kena catat. Take note. Semua feminine plural dalam Quran, dalam hadis, dalam majalah, surat khabar dan sebagainya, as long as dia adalah feminine plural hanya boleh dibaca 2 cara saja. Dia macam nak masuk abnormal, tapi tidaklah abnormal sangat. Pasal dia boleh tanwin. Ya, kalau abnormal tak boleh tanwin langsung tuan-tuan. Ya, dia sikit abnormal. Sikit je tuan-tuan. Ya, slight. Ya. Jadi macam mana? Ya, macam mana dia punya baris? Ada 2 saja. As long as dia feminine plural. Sama ada, ya, dibaca bayyinatun kalau dia jadi subjek, ataupun bayyinatin kalau dia jadi objek. Patutnya objek bayyinatan tak ada tuan-tuan. Ya. Kalau bayyinatin datang selepas 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 preposition, tetap bayyinatin. Jadi ada 2 je cara baca. Setiap tuan-tuan boleh tulis itu, ya. For every feminine plural, ya, cara kita baca 2 cara saja. Bayyinatun, ya, tanwin dhammah, bayyinatin tanwin kasrah. Tanwin fathah boleh? Tak ada tuan-tuan. Tanwin fathah tak pernah ada untuk feminine plural. Ya, itu cerita dia. Ada soalan? Silakan. Tuan-tuan, ada apa nak tanya? Kalau nak minta ulang, Ustaz ulang balik. Silakan. Ya. Ada apa? Kak Noraini ada apa? Kak Norma. Ya, 2 Norma ada apa soalan? Puan Sri, Kak Liz, ya. Siapa lagi? Shirin, ya. Siapa lagi ni? Ada ramai ni, ya. Sebahagian Ustaz belum mengenali lagi, ya. Ini nanti kena buat pertemuan ni, ya. Ya, Kak Mariatun ada apa? Kak Ra ada apa soalan? Tak ada, ya. Kak Jamaliah ada apa? Lama tak dengar suara. Tak ada Ustaz. Tak ada, ya. Okey. Kita habiskan. Ya, boleh. Silakan. Saya dah 2 minggu tak pergi. Okey, tadi reverse sikit Ustaz. Ustaz jangan marah.
Apa tu, Marah. Riba sikit tadi, linnas tadi tu. Saya faham selama ni lam tu yang selama ni kita belajar yang huruf jar tu lila lah bagai fika tu. That's why lepas tu datang dia, that's why dia baris dia kat bawah linnasi. So tadi Ustaz sebut terms baru awamil. Saya faham yang Ustaz sebut yang lagi atas tadi, walakin tadi tu Ustaz cakap baris noun, mengubah baris noun yang datang selepasnya jadi fathah kan. So saya faham lah yang tu sebab dia lakin, dia Ustaz panggil accusative particle kan. Jadi yang ni tiba-tiba hari ni yang linnasi, si tu dia jadi baris bawah sebab dia ada li kat situ. Tapi Ustaz dah tak panggil dia jar, Ustaz kata awamil. Jadi dia macam kategori awamil juga. Ya, minta maaf lah ya, Ustaz dah pasal tadi dah guna perkataan awamil tu dia dah terbawa-bawa ya. Sebenarnya li itu tetap preposition. Dia adalah huruf jar yang 9 ya, li huruf jar yang 9. Dalam kelas ni Ustaz perkenalkan dia sebagai preposition, particle preposition. Dia tetap 9, min, ila, an, ala, fi, ka, bi, li. Ma'a ada satu lagi ya. Ada 10, ada 9 semua. Ada ulama lain yang kata 10, tak apalah. Yang penting kita tahu mereka tu semua adalah apa ni, preposition dalam kategori particle. Dia particle, dia bukan noun, dia bukan verb, dia adalah particle, tapi particle kategori preposition. Sebab particle kan banyak. Ya, particle connector, ya, particle exception, ya, particle itu, particle ini macam-macam. Jadi li ni dia termasuk preposition, tetap sama, ya. Adakah dia termasuk awamil? Sebenarnya dia termasuk juga. Itu nanti kata umum lah yang kita akan buat kelas lebih detail nanti. For the time being kita terima aja. Dia adalah particle preposition dan bila dia masuk kepada noun, noun itu akan baris bawah. Itu cukup lah. Linnasi, tak boleh linnasu, linnasa, tak boleh. Mesti linnasi. Sama macam apa ni tadi, ya. Kita kata lakinna aksara, ya, la'allakum, itu memang tak dia akan difathahkan. Itu betul ya. Dia masuk kategori amil ataupun awamil juga. Cuma sebab tadilah ya, sebab ada dah yang dah guna perkataan tu, Ustaz dah terbawa-bawa perkataan tu. Sebenarnya dia benda yang sama je. Ya, jadi balik pada apa kita punya istilah asal dulu, lam pada linnas adalah salah satu daripada 9 apa ni preposition kategori particle yang apabila dia masuk kepada noun akan menyebabkan noun tu berbaris bawah, kasrah, genitif. Itu je lah cerita dia. Sama je. Okey, ada lain silakan. Sebelum kita tamatkan perbincangan kita. Ya. Wa bayinatin minal huda wal furqan. Habiskan. Ya. Wa bayinatin. Wow, dia adalah partikel untuk konektor sambung ayat. Bayinatin dia ikut. Ya. Dia ikut pada hudan tadilah. Cuma hudan ni kita tak nampak lah dia baris bawah. Ya. Pasal dia memang tak boleh baris bawah. Hudin tak boleh. Dia sentiasa hudan. Pasal dia berakhir dengan alif maksurah. Ya, ataupun kita panggil alif. Bentuk ya. Alif ada bentuk ya. Ada? Alif ada bentuk alif, tegak. Dan alif ada bentuk ya, tetapi tidak ada titik. Okey. Bayinatin, sebab dia tak boleh baca bayinatan. Pasal dia termasuk kategori apa? Sebab dia adalah plural, feminin plural. Feminin plural mana boleh? Bayinatan tak ada. Bayinatun, bayinatin. Ustaz dah sebut tadi. Ya? Tuan-tuan dah salin. Kemudian min. Min termasuk salah satu 9 partikel. Min, ila, an, ala, fi, ka, bili, ma'a. Ada 9. Kita dah sebut, dah ulang banyak kali dah. Selepas daripada preposition ni, ya, ni dah sebut preposition, harfu jar. Ya, kalau tuan-tuan nak tahu detail ni bawah dia harfu jar. Siapa yang dah tahu harfu jar, teruslah. Tapi siapa yang tak tahu, dia preposition. One of the 9 prepositions. Ya. Jadi bila lepas min, apa datang? Al-huda. Walaupun min ini preposition, patutnya al-huda ni baris bawah. Tapi tetap tak boleh baris bawah. Sebab apa tak boleh baris bawah? Sebab dia berakhir dengan alif. Bila alif mesti baca al-huda. Boleh baca al-hudu? Tak boleh. Al-hudi? Tak boleh. Ya. Sebab yang membariskan dal itu adalah alif di akhir itu. Alif maksurah. Sebab itu kita tak boleh baca al-hudu, al-hudi. Tak boleh. Mesti al-huda. Ya. Kalau dia tanwin, hudan. Tak boleh baca lain. Kalau dia alif lam, al-huda, sentiasa. Ya, sebab itu ya, dia bukan abnormal noun. Ya, tapi kerana dia berbaris apa ni alif di belakang, dia huruf dia
ha dal alif. Alif maksurah. Dia bukan ha dal ya, ya, ha dal waw bukan. Ya, kalau ha dal waw boleh baca hudu. Tapi kalau dia ha dal alif tak boleh. Kena sentiasa baca hudan kalau dia tanwin. Kalau dia alif lam, al-huda, tak boleh tanwin lah. Ya, jadi daripada al-huda, ya, daripada petunjuk, wal furqan. Quran ni dua. Satu sebagai petunjuk, dia guide kita dalam kehidupan kita. Yang kedua sebagai apa kita panggil criterion. Criterion maknanya pembeza. Quran datangkan kebenaran. Bila datangkan kebenaran, maknanya tak ada apa kita panggil, tak ada kekufuran. Dia bezakan, dia ajar kita. Yang ini boleh, yang ini tak boleh, ya. Maknanya kalau kita nak minta bantuan, minta pada Allah. Tak boleh minta pada syaitan, pada bomoh, pada ahli sihir, tak boleh, ya. Jadi Quran cerita habis. Dia membezakan. Itu dipanggil Furqan. Furqan tu salah satu nama Al-Quran juga, ya. Jadi Al-Huda tidak ada kasrah walaupun min depan. Kita tak boleh baca Al-Hudayi, tak boleh. Tetapi Al-Furqan boleh tak kasrah? Boleh. Pasal dia normal noun. Sebab itu patutnya minal hudayi wal furqani patutnya. Tapi al-hudayi tak ada. Tak boleh baca dengan ya. Al-huda. Tapi al-furqani boleh? Boleh. Pasal apa al-furqani baris bawah? Pasal dia akan ikut baris yang datang selepas min. Ya, sebab tu patutnya minal hudayi wa minal furqani. Itu cerita dia, tuan-tuan. Ya, selesailah. Itulah perbincangan kita pada hari ni. Ada apa nak tanya? Silakan. Oh, ni tinggi ni, ya. Soalan ni tinggi, betul lah tu. Ya, Ustaz jawab betul saja, ya. Dia apa kita panggil, ya? Dia maktuh. Ya, betul. Tapi tu tinggi, ya. Kelas kita belum cerita detail tu lagi. Betul, ya. Ustaz hanya sebut dia ikut saja baris dia, ya. Dia panggil dia genitif juga. Jadi oleh kerana huda tu genitif maskulin, maka furqan pun genitif. Dia ikut pada baris min tadi. Tapi mengapa huda tak ada baris bawah? Pasal dia berakhir dengan alif. Alif tak boleh di baris bawahkan, tak boleh kasrah. Tapi al-furqan boleh. Al-furqan boleh. Itu je cerita dia, tuan-tuan. Okey, ada apa sebelum kita tamat? Silakan. Ada soalan? Ada apa nak tanya? Tuan-tuan, ya. Ada apa? Silakan. Ya. Kak Mariatun ada apa lagi? Ya, Kak Masyita ada apa? Ya. Ustaz, bayinat tadi tu apa Ustaz tertinggal? Bayinat tu adalah bukti-bukti. Clear proof. Clear proofs. Ya, maknanya dia bukti-bukti. Dia plural lah. Ya. Ya, dia boleh jadi penjelasan-penjelasan di ayat. Mungkin maksud dia menjadi bukti-bukti, ya, clear proofs ataupun evidences lah, evidences. Okey, ada lain? Silakan. Ada apa? Dalam chat. Ya. Okey, tak ada apa. Ya. Asyukurulillah. Ya, itu jawapan bagi syukran, ya. Biasa orang jawab syukran afwan kan? Ya, tuan-tuan boleh jawab syukran asyukurulillah. Ya, terima kasih itu untuk Allah, bukan untuk saya. Saya tak ada apa, saya sampaikan saja. Ya, Allah lah yang guide kita. Okey, ya. Jadi kalau tak ada apa sekadar tu, terima kasih atas perhatian. Tolong tengok balik video ni. Ya, yang belum ada kitab nanti admin akan share, ya, dua-dua kitab kita ni balik. Yang sudah ada tolong tengok balik. Ya, tuan-tuan, Quranic Arabic ni, corpus ni very important, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh baca sendiri sebab penjelasan dia semua ada. Ya, ada terjemahan, ada translation dia. Cuba tengok, ya, ada translation dia. Ya, kemudian ada apa lagi, ya? Dia punya transliteration pun ada. Siapa yang ada masalah nak baca syahru, ada syahru. Ya, dia tulis dalam Rumi, tuan-tuan. Ramadana ada, tuan-tuan, senang. Ya, kemudian ada perbincangan sinteks. Sinteks tu ialah grammar, tuan-tuan. Morfologi yang berkaitan dengan pembentukan ayat, pembentukan perkataan pun ada detail, tuan-tuan. Nak English ada, in Arabic pun ada. Jadi tuan-tuan yang sudah ada maklumat Arabic lebih, tuan-tuan boleh tengok yang berwarna hijau ni. Ya, sekadar tu, terima kasih pada Persatuan Wanita Islam Prihatin yang menaja program kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Ulang kaji, ulang kaji, ulang kaji. Baca Quran, analisis. Tengok dia punya makna, insya-Allah, ya. Allah guide kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama. Assalamualaikum.